Welcome to Izaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam video Izaya pada kali ini, edisi Ramadan. Baik, insya-Allah pada kali ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Hamdan. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam nikmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ustaz, dalam Al-Quran apabila kita membaca berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala memfardukan ibadah puasa kepada hamba-Nya, pada akhir ayat itu kita akan dapati bahawa Allah menyebut la'allakum tattaqun. Jadi persoalannya Ustaz, bagaimanakah ibadah puasa ini mampu membentuk ketakwaan dalam diri seorang hamba itu? Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan salaman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Adinda Al-Fadhil Ustaz Wan Bukhari atas persoalan yang diajukan. Menyentuh isu takwa ini, ianya adalah persoalan yang telah dibincangkan semenjak zaman berzaman. Kerana kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada satu break ataupun yang boleh menghentikan kita daripada derhaka kepada Allah kecuali kunci takwa. Maka kerana itulah dalam Al-Quran bukan semata-mata berkenaan dengan puasa sahaja menatijahkan takwa. Bahkan banyak lagi amal yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyentuh berkenaan dengan kalau kamu buat perkara ini akan natijahnya takwa. Jadi suka saya untuk menukilkan antara yang disebut oleh ulama kita, ulama Jawi kita, Syekh Wan Ahmad Zain Al-Fatani radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan antara kewajipan bagi kita mukallaf ini yang mana berakal dan baligh, antara kewajipan kita ada 4. Maka saya nampak ini adalah jawapan yang sangat tuntas kepada persoalan bagaimana nak menatijahkan takwa. Kata Syekh Wan Ahmad Zain hafizah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebut ada 4 kewajipan kepada kita mukallaf ini. Yang pertama adalah ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Kenal Allah, kenal yang hakiki, dan kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita hari ini antara yang kita perlu muhasabah, kita kenal tu insya-Allah. Tapi kenapa masih berlaku maksiat? Kalau ditanya kepada yang melakukan jinayah, kenapa kamu berbuat jinayah? Adakah kamu tak yakin dan kenal kepada Allah? Mereka nescaya akan jawab yakin dan kenal. Tapi kenapa tetap berlaku maksiat dan derhaka kepada Allah? Nampak? Maka itulah yang kita perlu muhasabah bersama. Kita bukan semata kenal tapi menjiwai. Kenal Allah hingga melahirkan muraqabatullah yang disebut oleh para ulama. Masyayikh kita menyebutkan bahawa hakikat ma'rifatullah, ma'rifatul rasul ataupun pengajian ilmu tauhid adalah melahirkan muraqabatullah. Rasa kita ini sentiasa mengintai Allah dan Allah mengintai kita. Rasa diperhatikan oleh Allah. Kalau kita lah disebut oleh tuan rumah bahawa ada CCTV diletakkan pada tempat sekian-sekian, adakah akan kita buat perkara yang jahat ataupun yang menyentuh sensitiviti tuan rumah di tempat yang dikatakan itu? Kalla balla. Nampak? Kalla balla. Nescaya tidak. Sebab kalau kita yakin CCTV ada memerhati, kita pergi buat juga benda yang menyakitkan hati tuan rumah, namanya istilah menganjing-anjing seolah-olah. Maka itulah hakikat kita yakin kepada Allah, yakin pengawasan Allah dan Rasul, tapi tetap melakukan maksiat, itu seolah-olah hakikatnya menganjing kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul atau tidak? Yang kedua adalah usaha untuk mencapai takwa. Inilah poin kita yang disebut oleh Syekh Wan Ahmad Zain. Cuma tak akan dapat poin ini kecuali selepas kita menjayakan 4 yang disebut oleh Syekh Wan Ahmad. Mencapai takwa ini, apa yang disebut oleh Syekh Wan Ahmad adalah membuat segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Dalam surah Al-Quran ataupun dalam Al-Quran, pernah tak kita baca berkenaan dengan Allah melarang berkenaan dengan zina? La taqrabuz zina. Bukan semata melarang zina, tapi Allah juga menyebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu, hukuman rotan.
Pernah kita terfikir tak, adakah Allah menyuruh rotan, Allah menyuruh denda dan seumpamanya, adakah semata-mata Allah nak bermadah kata? Adakah semata-mata Allah ni nak mengindah-indahkan kalam Al-Quran? Tidak. Tapi untuk dilaksanakan berkenaan dengan hukum kepada penjenayah yang membuat jenayah. Di sini kita dapat tengok bahawa bila mana hukum Allah dibuat sepenuhnya, maka barulah tidak akan terlahir segala maksiat. Tengok di Malaysia kita hari ni, tanah air kita sendiri. Adakah kerana kekurangan polis yang menyebabkan jenayah berleluasa? Adakah kerana kekurangan pencegah-pencegah jenayah yang menyebabkan zina semakin bertambah? Tidak. Tapi hakikatnya ialah polis dan pencegah jenayah juga manusia, ada nafsu syahwatnya. Kita bimbang termasuk golongan bila disogok duit, menghentikan kerja untuk mencegah kemungkaran tersebut. Sebab dia manusia. Maka tak ada kunci, tak ada pengikat, tak ada break yang terbaik atas muka bumi untuk menghentikan segala maksiat, melainkan hukum Allah. Hukum Allah itulah yang disebut, untuk nak capai takwa, kamu kena laksanakan segala suruhan Allah, yakni suruhan Allah dalam bab ibadat, muamalat, munakahat dan jinayah. Dan meninggalkan segala larangan Allah, yakni yang bertentangan dengan apa yang disebut dalam 4 perkara tadi. Jadi ini yang kita perlu garap dan usaha secara bersama untuk membuat segala suruhan Allah dan tinggalkan segala larangan Allah.